Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid cikgu? Cikgu doakan kamu semua dalam keadaan sihat selalu. Pada hari ini, kita akan belajar kata adjektif. Selamat datang cikgu ucapkan kepada kamu semua. Jadi sebelum meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan terangkan kepada kamu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks yang betul. Murid-murid telah bersedia? Mari kita mulakan. Pada hari ini, kita akan belajar kata adjektif. Jadi murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif? Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu. Contohnya buku. Kata adjektif bagi buku boleh tebal, nipis, biru, mahal dan sebagainya. Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata keterangan seperti sangat cantik, paling tinggi, amat besar dan lain-lain. Terdapat 9 jenis kata adjektif. Yang pertama ialah sifat atau keadaan, yang kedua ukuran, yang ketiga bentuk, warna, waktu, jarak, cara, perasaan dan panca indera. Banyak kan? Pada hari ini, cikgu akan tekankan tentang kata adjektif panca indera sahaja. Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang menerangkan tentang konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh atau gabungan kelima-lima indera yang cikgu sebut tadi. Seperti yang kamu lihat, terdapat grafik yang menunjukkan tentang kata adjektif panca indera, iaitu rasa menunjukkan gambar lidah dan mulut, manakala pandang menggunakan mata, dengar menggunakan telinga, bau menggunakan hidung dan sentuh menggunakan tangan. Jom kita lihat kata adjektif panca indera yang menggunakan deria rasa dahulu. Deria rasa kita terdiri daripada beberapa bahagian. Kita dapat merasa sesuatu makanan itu dengan rasa sedap, manis, pedas, pahit, lazat, kelak dan tawar. Jom kita lihat kata adjektif panca indera yang menggunakan deria rasa dahulu. Kata adjektif masin jika terlebih garam dalam masakan. Contoh penggunaan ayat menggunakan kata adjektif ini ialah lauk yang disediakan oleh kakak terlalu masin. Kata adjektif pedas pula merupakan rasa seperti lada atau cili pada masakan. Contoh ayat, sambal nasi lemak Mak Kia sangat pedas. Kata adjektif tawar yang membawa maksud hambar, tidak merasa apa-apa pada makanan atau minuman. Contoh ayat, air teh yang dibancuh oleh abang tawar kerana tiada gula. Jadi, marilah kita lihat bersama-sama satu contoh situasi yang menggunakan deria rasa. Jom kita makan biskut ini. Boleh? Jom kita makan bersama-sama. Sedapnya biskut Oreo ini. Betul-betul. Sedapnya. Berdasarkan situasi yang dilihat tadi, kata adjektif yang digunakan ialah sedap. Kata adjektif sedap yang sama maksudnya dengan lazat, enak dan menyelerakan. Contoh ayat, sedapnya biskut Oreo ini. Jom kita lihat pula kata adjektif panca indera yang menggunakan deria mata, iaitu pandang. Terdapat beberapa contoh penggunaan kata adjektif pandang. Kata adjektif yang pertama ialah tampan. Kata adjektif ini membawa maksud elok atau kacak pada rupa. Kata adjektif ini digunakan untuk kaum lelaki ketika kita hendak memuji mereka. Contoh penggunaan ayat ialah pegawai itu sangat tampan. Seterusnya ialah cantik. Cantik membawa maksud sangat menarik apabila dipandang. Contohnya, rupa muka, bangunan, benda, pemandangan dan lain-lain. Contoh penggunaan ayat menggunakan kata adjektif cantik ialah lukisan karya itu sungguh cantik. Kata adjektif yang ketiga ialah comel. Comel membawa maksud cantik dan menarik. Contoh penggunaan kata adjektif ini dalam ayat ialah kucing itu sangat comel.
Cikgu akan tunjukkan kepada kamu semua satu klip video pendek yang menunjukkan tentang situasi ketika menggunakan kata adjektif cantik. Mari kita lihat bersama-sama. Hai Ash. Macamnya cantiknya baju Aisyah. Betul. Ya, ikut trend terkini. Sama-sama. Berdasarkan situasi yang kita lihat tadi, penggunaan kata adjektif cantik telah digunakan. Contohnya, cantiknya baju kamu. Mengikut trend terkini, kata adjektif cantik digunakan untuk menunjukkan bahawa kita terpegun melihat sesuatu yang menarik itu. Jom kita lihat pula kata adjektif menggunakan dera telinga, iaitu dengar. Mari kita lihat pula penggunaan kata adjektif dengar dalam ayat. Yang pertama ialah kata adjektif nyaring. Kata adjektif nyaring membawa maksud keras atau terang pada suara. Contoh ayat, kedengaran nyaring bunyi unggas dalam hutan itu. Yang kedua ialah kata adjektif bising. Kata adjektif bising bermaksud riuh atau hingar. Contoh ayat, jangan bising ketika berada dalam perpustakaan. Seterusnya, kata adjektif merdu. Kata adjektif merdu ialah enak atau sedap didengari, iaitu suara atau nyanyian. Contoh penggunaan ayat menggunakan kata adjektif ini ialah suara Alia sangat merdu ketika menyanyikan lagu tradisional. Setakat ini, kamu semua faham, murid-murid? Ya, cikgu, faham. Cikgu akan tunjukkan kepada kamu semua satu klip video pendek yang menunjukkan tentang situasi ketika menggunakan kata adjektif merdu. Mari kita tonton bersama-sama. Aida, mari kita lihat satu video ini. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Dan tiada salah darimu mengingatiku bila ku tak sempurna engkau bisikan. Merdunya suara penyanyi ini kan, Aida? Ya, sungguh merdu suaranya. Ku yang paling sempurna di matamu, hanya aku. Berdasarkan situasi tersebut, kita dapat lihat penggunaan kata adjektif merdu apabila kita mendengar bunyi lagu yang enak dan sedap untuk didengari oleh telinga. Kita menyebutnya sebagai merdu. Contohnya, merdunya suara penyanyi ini. Seterusnya, jom kita lihat kata adjektif pancaindera yang menggunakan dera hidung pula, iaitu bau. Terdapat beberapa contoh ayat yang menggunakan dera hidung, iaitu yang pertama ialah wangi. Kata adjektif wangi yang bermaksud sangat harum baunya. Contoh ayat, bunga mawar itu wangi baunya. Kata adjektif hanyir pula digunakan untuk bau ikan basah. Contoh ayat, tangan kakak berbau hanyir selepas menyiar ikan. Kata adjektif hapa iaitu sudah usang atau sudah lama tersimpan. Contoh ayat, bantal lama yang disimpan itu berbau hapa. Contoh situasi yang menggunakan kata adjektif harum. Wah, harum sungguh bunga ini. Berdasarkan situasi yang kamu tonton, penggunaan kata adjektif panca indera boleh didapati daripada situasi tersebut, iaitu harum. Bunga merupakan sejenis tumbuhan yang mengeluarkan bau yang harum. Contoh ayat yang terdapat ialah, wah, harum sungguh bunga ini. Kata adjektif panca indera yang terakhir ialah kata adjektif yang menggunakan dera tangan, iaitu sentuhan. Terdapat beberapa contoh ayat yang menggunakan kata adjektif panca indera sentuhan. Yang pertama ialah kata adjektif licin yang bermaksud tidak kesat. Contoh ayat, lantai itu licin kerana baru dicuci. Yang kedua,
Kata adjektif lembut yang membawa maksud tidak keras, mudah direntut, lemah atau lembek. Contoh ayat, kuih lapis yang dijual oleh Mak Kiah lembut dan enak. Kata adjektif kasar pula bermaksud tidak licin dan tidak halus. Contoh ayat, Farid cedera kerana terjatuh di atas permukaan jalan raya yang kasar. Cikgu akan tunjukkan kepada kamu semua satu klip video pendek yang menunjukkan tentang situasi ketika menggunakan kata adjektif licin. Mari kita lihat bersama-sama. Aduh, sakit kaki saya. Kenapa dengan kamu, Aisyah? Jatuh dan ini sangat licin. Mari saya tolong kamu. Berdasarkan situasi tersebut, kita dapat lihat tentang penggunaan kata adjektif pasca indera iaitu licin. Kata adjektif ini menunjukkan permukaan lantai yang licin. Jika permukaan lantai licin, sudah pastinya kita akan terjatuh. Oleh itu, kita mestilah berhati-hati ketika berjalan. Jom kita main satu permainan. Pada murid-murid, hari ini cikgu hendak memberikan kamu satu permainan. Permainan ini dinamakan sebagai permainan pecahkan belon. Cikgu akan tunjuk dahulu cara permainan ini dimainkan. Selepas ini kamu boleh main. Sebelum itu, kita mestilah membaca arahan soalan. Soalan ini berbunyi seperti ini. Pecahkan belon untuk menjatuhkan setiap kata kunci pada takrifan yang sepadan. Cikgu ulang sekali lagi. Arahan, pecahkan belon untuk menjatuhkan setiap kata kunci pada takrifan yang sepadan. Jika kamu hendak memulakan permainan, kamu mestilah menekan butang mula. Okey, permainan ini terdiri daripada beberapa peringkat. Berikut merupakan peringkat yang pertama. Terdapat kereta api yang membawa gerabak perkataan iaitu hapak, hanya dan tengik. Kamu mestilah memilih perkataan takrifan yang berada di atas ini. Takrifan yang sepadan dengan perkataan yang berada di gerabak ini. Kamu hendaklah mengklik belon tersebut. Belon tersebut akan jatuh dan perkataan yang betul akan mendapat skor. Teruskan dengan peringkat yang kedua. Okey, perkataan yang berada di gerabak ialah pahit, manis dan kelat. Pahit, manis dan kelat ini tergolong dalam kata adjektif pasca indera dengan salah kan dapat pangkah. Kalau yang betulnya adalah rasa pahit, manis, kelat menggunakan dera, rasa pandai. Okey, peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga lebih susah lah kan? Comel, hodoh, segak, lembut, kesat, lincin. Kamu hendaklah comel ni, hodoh, segak ni tadi cikgu ajar apa? Kata adjektif apa? Bau ke? Bukan. Pandang ke? Betul, pandang. Kamu klik pandang, betul, dapat 10 markah. Kalau lembut, kesat, lincin ni apa? Menggunakan dera apa? Dari sentuh kan? Kamu cari belon udara yang mempunyai perkataan sentuh. Takrifan yang sama. Betul, tambah 10 markah lagi. Kalau hapak hanya tengik ni, apa? Bau, betul, bau. Kamu ni. Kamu klik bau, betul. Kamu dapat 10 markah lagi. Okey, skor kamu sekarang ada 139. Okay, kamu kena habiskan kesemua peringkat dalam permainan ini. Kamu boleh bersaing antara satu sama lain. Siapa yang mendapat markah yang tinggi, cikgu akan memberikan ganjaran kepadanya. Okey, kamu teruskan bermain permainan ini. Nanti cikgu akan kongsikan link pautan permainan ini kepada kamu semua. Cikgu harap kamu semua dapat bermain permainan ini dengan seronok. Kamu pilihlah perkataan di bawah ini yang mempunyai takrifan yang sama dengan di atas.
golongan kata adjektif yang sama. Kan kita dah belajar tadi ada 5 golongan kata adjektif. Masa sudah tamat. Kita telah mendapat markah sebanyak, skor kita adalah 139. Okey, macam mana permainan tadi? Seronok tak? Jadi, jangan lupa main permainan ini selepas kamu memahami tajuk yang diajar oleh cikgu hari ini. Cikgu akan kongsikan pautan link tersebut selepas ini. Cikgu harap kamu seronok bermain permainan ini. Cikgu harap murid-murid faham tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini, iaitu kata adjektif panca indera. Semoga perkongsian cikgu ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak murid cikgu. Selamat berjaya dan jumpa lagi. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye.